Hari ni kita nak memandu jalan Gombak lama dengan Volvo S60 plug-in hybrid. Dan hari ni hari Ahad jadi hari Ahad banyak sikit orang naik basikal ni. Tapi still a nice road untuk kita tengok sikit kereta dia punya capability. Pertama sekali Volvo S60 ni saya dah bawa 2 hari dah. Kita dah masuk highway, ikut jalan lama, pergi ke Teluk Intan, pergi ke Lekir, Setiawan, Beruas, Batak Rabit, pusing merata dah semalam. Dan saya dapati dia punya suspension tu memang quite capable lah. Jalan yang long undulation pun semua dia boleh control. Dia punya float and wallow dia tak ada macam floating. Dan at the same time dia punya suspension quite supple lah. So dia tak ada keras, berlanggar, bergetar ke, boleh langgar permukaan dia tak rata. Okay, selalunya kat sinilah tempat kita mula sebab ni dah habis dah penempatan. Dan ke atas ni lah kita tengok. Jadi semasa perjalanan ni saya memang tengah nak menguji dia punya suspension pasal jalan dia pecah-pecah dan memang terbukti dekat sini pun suspension dia tak crash lah. Even masa jalan yang agak teruk, kereta masih lagi selesa. Dan satu lagi kita nak tengok sama ada sistem pacuan semua roda pasal dia ni menggunakan hybrid. Jadi roda belakang juga dipacu iaitu menggunakan elektrik motor. Dan kita dapati di sini memang sistem pacuan 4 roda tu boleh membantu. Dan secara keseluruhannya kita tengok jalan ni jalan agak teruk ni masa ni. Dan memang masih lagi agak selesa lah, tidak crash dan tidak rasa bergoncang lagi gigi-gigi kepala otak kita semua. Cuma kat sini kita tak dapat nak push pasal basikal ni. Dan tapi yang bagusnya ialah bila ada basikal ni kita boleh tengok dia punya stability mid corner lah. Kadang-kadang saya dah masuk corner, saya nampak basikal, saya kena brake dan kereta steady je. But of course saya tak pandu maksimum laju lah sebab memandangkan kita tahu ada basikal banyak kita cuba nak tak terlalu laju sebab kalau kita lintas dia orang laju sangat pun dia orang akan bergelabah juga. So itu menjadi bahaya juga kepada dia orang. Dan juga jalan agak masih lembab pada pagi ni. Cuma awak tengok kat sini bila saya tengok jalan tu kosong, saya power out ni agak kuat sebenarnya. Saya power out agak early. Jadi tengok saya tak payah buat sebarang steering correction yang banyak. Memang hampir tak ada steering correction yang kita perlu buat. Ini menunjukkan chassis ni memang quite capable chassis dan jarang ni tengok lampu traction control kat sebelah meter tu menyala lah. So ini memang membuatkan saya berasa agak yakin untuk push kereta ni. Tengok ni jalan ni agak tight dia punya lepas jambatan ni. Kita power out quite early. Tak ada steering correction dan masih lagi kenderaan stabil dan kita kena brake lambat. Kadang-kadang saya brake lambat sebab itu je peluang kita ada nak uji dia. Dan brake dia memang memberikan kita keyakinan kerana dia punya bike dia memang linear, kita boleh control pedal pressure untuk dapatkan kadar brake yang bagus. Dan dia punya initial bike tu agak okey, dia tak terlalu menangkap macam setengah kereta terlalu menangkap. Jadi menyebabkan braking kita tak selesa dia genjut-genjut ni tidak. Tapi lepas pada dia menangkap tu, dia boleh kita kontrol dengan agak bagus dan kita boleh menikmati pemanduan yang lebih selesa lah. So kita tengok ni. Di sini kita agak laju juga ni sebenarnya. Saya push juga bila jalan kosong. Dan bila masuk selekoh tengok saya kena brake agak kuat. Dan ini pula kita kena tunggu lepas motosikal ni atau basikal ni dah lepas clear kita tekan. Dan mudahnya memang kita point and shoot lah. Sampai ke lambat sekali baru kita brake. Sebab brake memang meyakinkan dan kereta pun stabil dan kita make sure kita masuk corner tak laju. Kita masuk orang panggil slow in fast out lah. Jadi kita brake supaya kita boleh power out early. Jadi maksudnya bila saya brake tu kereta dah agak perlahan sedikit untuk setiap selekoh dan saya boleh start to power out agak early. Cuma masa ini kalau awak tengok kereta ni dia punya battery power dia tak banyak tau. Jadi saya rasa dia tak dapat bantu sepenuhnya untuk dari segi pecutan dan sebagainya. Tapi apapun masih lagi ia dapat memberikan saya satu pengalaman pemanduan yang agak bagus lah kerana bila masuk ke selekoh tu rasa dia punya cengkaman 4 roda tu. Kadang-kadang ada trafik sikit kita terpaksa perlahankan.
bila keadaan tu lapang sikit, kita ambil peluang lah, pasal kereta ni memang banyak power. So bila kenderaan depan ni bagi kita ruang sikit, dia pun tahu kadang-kadang kita nak cepat, so dia bagi ruang sikit. Bila keadaan selamat, saya akan potong lah. Tapi saya tak potong dekat double line, saya tak potong lah. Ni kita cepatkan sikit lah, pasal start belakang Alza tu, dia bawa agak santai, dia rehat dengan keluarga semua. Bila kosong, saya pun tekan sikit. Dan ni boleh tengok lagi sekali, kita buat hard braking, bagi relax sikit. Selekor ni jangan kalut sangat, dan kita tekan dan brake lagi sikit, pasal ada penunggang basikal. Kat sini banyak sikit, masa ni saya tak dapat tekan. Clear sikit je saya main lah, dapat tekan. Kita tengok sini ada orang ramai orang lepak tepi jalan, ada macam tempat rehat dia orang, tempat minum apa semua. Dah clear ni, saya tekan lagi sikit. Dan walaupun jalan ni agak taklah lembab sangat, ni dah nak kering dah. Ni kat corner-corner Selekor ni, bila ada jembatan ni dia tak rata jalan tapi kereta steady Just perhatikan steering input lah, saya tak ada banyak kena buat steering correction. So memang steady lah, kereta ni steady. Itu bila saya tengok, bila kereta ni bila saya bawa, yang penting bila kita tengok sama ada dia accurate ataupun tidak. Bila kita point the steering tu, dia pergi je dan saya tak payah nak buat correction. Jadi itu menunjukkan kereta ni dia punya steering tu accurate. Walaupun kereta-kereta elektrik yang menggunakan power steering elektrik ni mungkin feedback tu agak kurang sikit, tapi setidak-tidaknya kalau kita boleh point and shoot dan dia accurate pergi dan sedap sikit lah. Yang ni juga sebab dia elektrik dan all wheel drive jadi bila dia punya ada pacuan elektrik tu, dia membantu memberikan kita torque pada agak awal so senang kita nak mengagak Jalan ni kadang makin teruk kat atas ni, dia kat jalan makin atas dia makin sama jalan. Sebenarnya jalan ni ada certain bahagian dia yang macam elok, dia tengah duk baiki lah. Jadi masih lagi banyak juga keadaan yang jalan yang mana tak elok lah. So ni lega sikit, kita tekan. Kemudian depan tu dengan basikal, saya brake kejap, brake lambat juga ni, masuk clear, kita tekan. Buat steering input tak perlu diubah banyak, walaupun saya power out, so tak perlu nak make banyak correction lah. Penting bila kita memandu laju ni, kita kena duduk tegak lah macam driving school. Tangan kena bengkok sikit. Bila kita dah cecah atas pun, tangan masih bengkok lah. Kalau tangan kita tegak, masa tangan kita kat atas steering, itu agak berbahaya lah. Pasal kita tak ada kekuatan sepenuhnya untuk mengawal steering dan tidak ada ketangkasan sepenuhnya untuk mengawal steering. Kadang-kadang kita kena buat correction So kalau tangan kita tegak tu bahaya. Dan juga bila kita duduk tegak, kita boleh rasa keadaan kereta Kalau nak membuang depan ke, membuang belakang ke, kita boleh rasa dengan lebih tepat. Of course benda ni juga bergantung kepada kereta tu lah. Kalau dia punya center of gravity, center of moment dia dekat dengan kita, lagi senang lah kita nak rasa dia berputar dia punya sama ada depan atau belakang nak membuang tu. Dan of course kereta ni juga disebabkan dia plug-in hybrid ni, dia ada bateri yang agak berat juga duduk kat bawah, so itu membantu sedikit sebanyak dia punya center of gravity lah. That's why kita bila kita corner pun kita tak rasa dia macam sengit sangat lah. Dan I'm sure that also bantu dia punya weight distribution So engine berat kat depan, ada bateri dekat belakang, so membantu weight distribution. That's why kereta ni rasa steady lah, cukup neutral into the corners. Ada slight understeer, of course semua kereta kereta jalan ni akan ditala untuk understeer lah. Dan dia punya bekas sekarang ni saya biarkan dalam normal mode saya tak pubuh dia dalam sports mode ke apa ke. Jadi ini menghasilkan satu sistem ataupun keadaan traction control di mana it's actually quite aggressive. It'll cut back quite early kalau ada keperluan, tapi menunjukkan disebabkan bila kita tengok dia tak cut back banyak masa kat jalan ni, menunjukkan chassis tu sendiri dah cukup capable sampai dia tak perlu nak cut back power banyak kali. Walaupun I'm quite aggressive jugalah kat sini, tak laju tapi aggressive dengan throttle. Dan kadang-kadang benda macam ni kita selalu nampak power tu cut off lah, tapi yang ni you boleh nampak tak banyak traction control cut back power. Kalau you nak nampak dia dekat sebelah kanan, atas pada needle belah kanan macam rev counter tu. Ada orang
Orang lari ni, dia orang lari daripada Gombak naik sampai ke Genting Sempah. Kalau awal pagi lagi ramai. Lagi yang lari dia orang start lepas subuh. Lagi yang basikal ni start lambat sikit lah kan. Lagi yang lari dia start lepas subuh. Itu memang betul-betul hardcore macam cerita geng lah. Dulu geng lari banyak, sekarang geng basikal banyak. Dulu geng lari dia orang start subuh dan dia orang sampai dekat atas dia orang turun balik. So that's quite a thing lah. Yang naik basikal ni ada yang setengah berhenti sebelum Genting Sempah, ada yang naik sampai Janda Baik, ada yang betul-betul hardcore, dia akan kayuh sampai naik genting. So ni dalam kat sini dah makin boleh laju sikit dan saya pun dah lebih yakin dengan kereta pasal dah melalui lebih kurang banyak juga selekoh kan, dah lebih dekat 10 minit dah masa ni. Memang mendapat lebih keyakinan lah tentang dia punya ability nak handle mid corner punya changes lah. Bila kita nak kena break mid corner ke ataupun bila kita nak pecut awal ke, kita dah tahu dah. Dan kalau nak kena mengelak ke, nak kena break lambat ataupun nak kena break mengejut, kita tahu kereta stabil, dia tak suka membuang. Sedap lah. Macam ni pun kalau kita tengok, ni agak agresif sebenarnya throttle ni. Ni pun saya agak agresif seperti saya nampak lori tu, pick up tu saya slow down sikit. Kemudian di sini kita tekan awal, kereta slow down sikit, clear, tekan lagi. Ni agak laju juga ni, sampai kita nampak basikal, kita slow down, bagi dia ruang. Kita tekan sampai ke basikal depan tu, baru kita slow down balik. Dan ini ada selekoh agak tajam. Terus tekan, ini ada S-band kat sini. Ada tighten itu, turn. Pak steering input. Tak ada banyak correction, tak payah nak ke kiri ke kanan. So itu yang menunjukkan kereta ni dia punya chassis dia very well sorted out. Tanpa mengkompromikan terlalu banyak keselesaan. Memang ada rasa sikit keras tapi it's very well within limits lah, saya rasa sangat acceptable. So Volvo punya reputation untuk kereta yang mungkin lembut ke macam kapal ke dah tak masuk akal langsung lah sekarang. Dia punya kereta memang kalau setakat nak lawan dengan any German boleh usaha lah, boleh cuba dah. Mungkin not as good as kereta yang proper rear wheel drive yang beautifully sorted out lah. Tapi for 4-wheel drive macam ni memang saya rasa kalau dengan full battery dia punya input daripada elektrik motor lagi banyak, ini memang lagi mengujakan lah. Of course anything yang 4-wheel drive takkan sama dia punya purity dia macam kereta rear wheel drive lah. Pasal kereta rear wheel drive ni kita memang boleh balance dia on the throttle lah. So itu membolehkan kita masuk, point carefully dan balance on the throttle. Macam kereta-kereta front all-wheel drive ni, kita selalunya kena brake lambat dan brake lebih sikit supaya kita masuk selekoh tu agak perlahan dan kita power out early. In fact, untuk kereta all-wheel drive selalunya kita brake, trail braking into the corner and kita dah power out dah. Agak almost immediately lepas kita lepas brake tu, sebab masa tu kereta punya ekor dah macam keluar sikit dan kita nak hold on to that attitude supaya dia terus. Tapi cuma yang bestnya bila kerja all-wheel drive, bila kita brake into the corner, the trail brake, ekor dia keluar, dia tak buang terus pasal dia masih ada cengkaman pada empat roda. So dia macam keluar sikit, dia akan hold almost into 4-wheel drift sikit, and then kita boleh tekan minyak awal dah, dan the car will just pull the nose in. Pasal dia akan tarik dengan roda depan tu, sebab kereta tu dah macam oversteer sikit kan. So kita punya steering angle pun dah macam buka sikit, so dia boleh power out really early. But it doesn't feel as natural lah macam rear wheel drive. Cuma to me I rasa kita boleh learn to adapt to that, and the added security lah, added safety sistem all-wheel drive ni sebenarnya saya rasa agak berbaloi lah. That's why kita tengok untuk macam Mercedes-Benz pun, BMW banyak sekali 4MATIC sekarang. Sebab apa? Dia punya tahap torque dia dah terlalu banyak sekarang. Sebab kebanyakan mereka menggunakan macam AMG memang menggunakan hybrid, jadi tahap torque dia agak banyak. So kalau tak ada sistem all-wheel drive, mungkin agak sukar untuk memberi satu chassis yang boleh dipandu dengan yakin oleh kebanyakan pemandu biasa lah. Agak sukar. So dengan itu dia orang pakai 4MATIC ni membantu dia orang. Cuma kereta tu dia rasa berat sikit lah masuk corner. In fact kalau saya bawa di Blitar, kita bawa kalau M5
dia all wheel drive memang dia rasa lebih macam mana, kita boleh more ham-fisted lah, kita boleh gedah je kereta tu masuk corner. Tapi kalau lagi bawa macam the 2 Series M2, yang itu dia rear wheel drive, so dia rasa lebih macam a pure driver's car. So you have to betul-betul be more careful and learn how to balance the whole car on the throttle, which as an experience for a driver memang lebih mengujakan dan lebih menyeronokkan lah. Tapi kalau you on absolute speed, memang all-wheel drive is the way to go, and you on top of that you ada the added benefit of an extra margin for error. Okay, sampai situ je video kita hari ni. Kalau suka, saya tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan juga minta tolong sikit, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita muat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah. Tengok video ni sampai habis. Yang dah nak habis dah pun lalu anda.